Bermula sembahyang sunat iaitu beberapa bahagi. Baru nak masuk sembahyang sunat 3 tahun atau 4 tahun. Yang 4 wajib kan, 4 sembahyang wajib. Ini baru masuk buat sembahyang sunat. Jadi bermula sembahyang sunat iaitu beberapa bahagi. Jadi sembahyang sunat ni ada beberapa bahagian, ada beberapa kategori. Setengah daripadanya sunat rawatib, rawatibun. Kalau kita kubur balik penuh rawatib bagi fardu yang 5 waktu, iaitu 2 bahagi. Jadi dia kata setengah daripadanya, setengah daripada semayang sunat yang banyak-banyak tu ialah sunat rawatib bagi fardu yang 5 waktu, iaitu 2 bahagi. Dia terbagi pada 2 bahagi. Semayang rawatib terbahagi kepada 2 bahagi. Apa dia, apa ni rawatib? Siapa tahu? Angkat tangan. Mengiringi semayang. Kalau orang lama-lama dulu dia kata semayang kapit fardu. Kapit fardu. Pandai dia sebut kapit. Dia kapit ni dekat-dekat tersepit. Okey, mengiringi fardu. Itu rawatib. Jadi rawatib bagi fardu yang 5 waktu, iaitu 2 bahagi. Dia terbahagi pada 2 bahagi. Pertama daripada 2 rawatib yang muakkad, iaitu 2 rakaat dahulu daripada fardu subuh. Jadi yang pertama rawatib, yang pertama rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad ni artinya sembahyang yang mengiringi fardu, yang dituntut, yang digalak, yang disuruh kita buat. Satu lagi ialah yang ni yang rawat yang muakkad. Lagi satu ghairu muakkad. Ghairu muakkad ni yang biasa. Nah, kata yang tak dituntut tak boleh. Yang dituntut, disuruh. Satu lagi yang biasa. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau buat eloklah, sunat juga. Okey, yang pertama rawatib yang muakkad, iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh. 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. Dahulu ni apa dia? Dahulu ni sebelum. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dan sembahyang subuh ni setengah ulama kata sembahyang fajar. Nama dia sembahyang fajar. Dalam kitab kita ni tak apalah subuh. Ada setengah ulama kata pula lain, sembahyang fajar tu lain, sembahyang subuh tu lain. Ke mana-mana pun tak kuat pakai lah. Dua-dua adalah pandangan ulama. Iyalah. Jadi 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh. Di antara sembahyang sunat yang tinggi nilai dia ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Sebab itulah setengah daripada masjid-masjid, tuan-tuan, bagi sembahyang subuh ni dia perlambatkan sikit. Kalau biasa Zuhur, Asar, Maghrib, Isya bermula daripada azan 10 minit barulah qomat. Tapi subuh ni 15 minit selepas azan. Dia tambah 5 minit sebab nak bagi peluang, bagi ruang kepada orang yang takut-takut terlewat nak buat sembahyang sunat subuh. Dia bukan macam la ni kalau boleh dia nak pergi lambat. Sebab apa? Cepat boleh balik. Bila pergi lambat duduk di belakang, ya. Bila Tok Imam bagi salam cepat boleh cunggit. Cepat boleh cunggit sebab kerja, anak sekolah dan sebagainya, ya. Jadi yang baiknya ialah kita berebut-rebut duduk depan dan berebut-rebut awal. Jadi sembahyang sunat dia, saya pun lupa nak bawa. Dia ada ranking dia. Dia ada ranking dia. Keutamaan sembahyang sunat. Yang paling utama sekali yang duduk di atas, yang masyhur dan juga yang tertinggi ialah sembahyang sunat subuh pagi Jumaat. Sembahyang sunat subuh pagi Jumaat. Saya pun tak ingat, tak bawa, lupa nak bawa dia punya ranking dia. Ingat-ingat macam tu ya. Kemudian sembahyang sunat witir termasuk sunat muakkad juga, tetapi dia tempat yang ketiga.
Sembahyang tarawih yang ke-9. Tapi main bulan puasa tarawih penuh, witir tak buat. Biasa macam tu. Sembahyang sunat subuh pagi Jumaat janganlah tinggal. Walaupun sunat, dia adalah sunat muakkad, dituntut, disuruh, Allah suruh kita buat. Okey. Sembahyang sunat witir tempat ketiga, sembahyang tarawih tempat ke-9. Hak lain-lain tu duduk di tengah lah apa lah. Okey. Okey, 2 rakaat sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Itu sembahyang sunat muakkad, dituntut. Mana lagi? Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dahulu ni sebelum 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Jadi sembahyang zuhur ni 2 rakaat sebelum dan juga 2 rakaat sebelah adalah sunat muakkad. Dua-dua dituntut. Tuan-tuan nak sembahyang di rumah ke, di masjid ke, di surau, sebelum zuhur buat 2 rakaat sunat, lepas zuhur buat 2 rakaat sunat. Yang ni yang Allah minta kita buat walaupun sunat. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Yang sebelum ghairu muakkad, yang biasa. Kadang-kadang kita kalau pergi mana-mana, singgah masjid pada time maghrib, lepas azan tu qomat terus, kan? Ada tak contohnya buat? Ada. Setengah tu dia bagi ruang juga. Ke mana-mana pun dia bagi ruang lebih kurang dalam lepas azan dalam 5 minit, 6 minit bagi keluar siapa-siapa nak sembahyang sunat walaupun ghairu muakkad. Mana nak tahu di akhirat nanti, saya tu bimbang tak, di akhirat nanti anak makmum tanya, kami nak sembahyang walaupun ghairu muakkad, pasal apa tu imam tak sediakan waktu untuknya? Bila kita sedia nak gaduh, nak cepat di mana kan, bagi ruang. Bukan panjang mana pun 5-6 minit sembahyang sunat. Hak nak sembahyang lah, hak tak mau pun tak apa. Lepas tu qomat, barulah sembahyang maghrib, kan? Tapi kok mana pun kita tak boleh nak rot ataupun nak kritik lah, apa masjid ni, tak payahlah, sebab benda yang sunat tak perlu diperkelahikan. Mudah aja. Okey, 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Lepas sembahyang maghrib tu adalah 2 rakaat kita sembahyang sunat muakkad. Kalau tambah lagi 2 rakaat ghairu muakkad, yang biasa lah. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya. 2 rakaat kemudian daripada Isya, lepas sembahyang Isya. Dan witir, iaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Yang tadi yang rawatib tapi fardu. Dan witir, witir yang saya sebut tadi, dia tempat yang ketiga ranking di antara sembahyang-sembahyang sunat muakkad, iaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Buatlah, biasa tak ni? Biasa buat rakaat 1 rakaat. Saya hak tanya ni 1 cikgu ni. Biasa buat tak? Biasa. Yang siapa tak biasa tu lah buat sekali. Bagi ada, bagi biasa. Dalam semua hidup ni bagi ada 1. Boleh tak? Planning siap-siap, kan? Bila-bila nak buat sekali, bagi ada aja. Macam kita ada tanah ada serlung je, tak besar mana pun, kan? Tanah ada serlung. Pokok durian ada 7 pokok, kan? Pokok serai ada 10. Pokok dokong ada 10 pokok. Biar semua pokok pun tak apa, jadi ada. Ni dah tanah kelapa sawit dia semua. Memang mesti kerja kena beli, mesti buat time kena beli. Dalam hidup kita ni bagi harga 1, 2, 3. Kalau boleh, kalau boleh gerak sikit lagi elok lah. Bukan tak boleh bagi harga yang tu.
Sebenarnya witir ni dia afdal je 3 kan, tambah lagi. Tapi hak satu tu terai-terai bagi ada juga. Tuan-tuan, saya angkat nikah gerak orang kemarin 2 pasal. Kalau ada nikah orang lah, kita ada macam tu lah. Pokoknya kebanyakan anak corona ni, bila kita abang ada lepas nikah, lepas angkat nikah hari, semayang sunat berkahwin. Sebab semayang sunat berkahwin ni semua hidup sekali je. Dia tengah ngor tuan-tuan. Dia tak biasa. Kita abang ada ni, sebab tu esok ni bila dah tua, dah bertongkat, aku dulu ni dah jadi ahli masjid lah. Aku dulu Datuk Ustaz Rahizat tak abang. Nak semayang lah, dah tak kahwin dah. Kau tak menyesal tu. Jadi bila kita abang dia tengah ngor, dia tak reti nak buat. Ada yang tanya nak buat macam mana kan? Buatlah sebagaimana semayang sunat zuhur. Sama je kan? Sama je. Niatnya sahaja aku semayang sunat berkahwin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada yang tanya pula, lapah macam mana? Tak payah duk lapah dah. Orang bagi hak mudah nak bayar. Dia tak reti. Lepas tu pula saya abang kata, lepas selesai semayang sunat berkahwin, sujud syukur. Dia pergi bisik, syukur macam mana? Sujud macam mana? Dia tanya orang sebelah, apik dah. Pengapik pengantin. Saya punya matlamat tuan-tuan. Walaupun saya sebut benda tu, saya suruh ikut hang nak buat, lama buat. Kita suruh, kita bagi laluan lah. Kita peringat je. Tapi ada yang baik. Yang baik ini tuan-tuan, saya abang kata, saya abang kat dia, lepas-lepas kat nikah, panggil nama dia, contohnya Faisal. Awak lihat isteri awak, Siti Aminah contohnya. Awak lihat betul-betul dia jeli, tak mau jeli, tengok betul-betul isteri awak. Dia maju tuan-tuan. Bila dia tengok, saya abang ada, itulah isteri kamu yang sah di segi undang-undang dan segi agama. Percaya lah tu. Sebab tak percaya lah. Orang baru kahwin memang macam tu. Dia sebab tak percaya bini dia lah. Kalau tak percaya, tak kahwin lagi. Ada siapa yang perempuan pula? Siti Aminah, awak lihatlah suami awak. Tu suami awak tu, dunia dan akhirat. Sah dari segi agama dan undang-undang. Dia parti, tengok kadang-kadang sebuah. Sebab tak percaya, kata dah masuk alam rumah tangga. Betul tak ni tuan-tuan? Sunyi apa? Saya rasa elaknya. Kalau kahwin 4 kali, 4 kali lah kahwin. Apa ni sembahyang sunat berkahwin. Yang tu untung lah sikit. Ada yang baik tu tuan-tuan, lepas-lepas angkat nikah, dia bisik siap lah dengan isteri dia, kita sembahyang sekali. Dia pergi sembahyang balik perempuan. Perempuan ni balik terai, tabiat perempuan tu. Orang tak ada, tak apa, sembahyang lah, tak mana apa. Dia pakai elok. Mana nampak bisa untuk bisik tu macam itu, tak apa nak pandai. Kemudian bila saya sebut kata sujud syukur tuan-tuan, sujud syukur sebab dah masuk alam rumah tangga. Sebab ada orang lain kan, dah bertunang, dah berkira, dah teringin. Aku nak hak hidung kepeng, hak pula aku nak hidung mancung. Tapi bila Allah tak izin, Allah tak restu, tak ada. Jadi awak ni kena pergi sujud syukur. Dia tanya sujud syukur tu macam mana? Kena kabut. Nak bagi dia besar. Semayang juga, kecuali uzur lah. Sebab dia dihukumkan sebagai mana semayang, sujud syukur. Jadi saya dedah di sini, tuan-tuan dan perempuan yang ada ni, pokoklah ada anak dara, nak corona, nak kahwin, nak nikah, nak kemuri ni, itu di antara persiapan dia lah. Satu lagi, pasal medan pengajian ni saya kena beritahu lah kan. Satu lagi Tok Guru saya pesan sangat lah. Dia kata, Rahizat, dah hang duduk jadi imam ni kan, pastikan mereka hari angkat nikah tu suci. Ni bagi pengantin perempuan. Minta maaf lah, saya segan kan nak sebut, tapi benda tu penting naknya. Saya kita pun ada anak, saya pun ada anak. Yang mana hak mai depan saya, cari tarikh nak angkat nikah. Saya tanya, tarikh tu okey kan, boleh masuk masjid kan? Dia kata, masuk tak apa.
Kadang-kadang ni tak apa faham pun. Masuk tak apa. Jadi bila kita tanya, boleh masuk masjid semua, boleh ambil sembahyang hari tu, kita pinga-pinga pula. Kalau dia tak faham lagi, suci ke hari tu, baru kita tekan. Dia kalau boleh hari akad nikah tu, biarlah suci. Ni dah, baru sehari lampu merah, ABC, Allah bagi cuti. ABC. Bila Allah bagi cuti, hari akad nikah tu hari yang pertama. Nak tunggu 7 hari tuan-tuan, hang tengok, aku tengok hang. Hang tengok peti, aku tengok peti hang. Nak sentuh tak berani. Dia tak boleh, kesian kat mereka. Kesian kat mereka. Cari tarikh yang baik. Yang mana ada tu tak ada masalah. Minta maaf kan. Saya rasa bertanggungjawab lah nak ambak benda penting saja. Ya. Sebab ada cerita. Ni orang Serdang ni tuan-tuan, macam dia daerah. Dia start bila dia duduk kawan dengan perempuan tu, seorang perempuan bakal isteri dia. Kan? Dia cukup jaga adab-adab agama. Tapi dia tak apa mengaji. Dia pergi nak pergi jumpa bakal isteri dia tu, dia jumpa mak dulu, mak betul, bakal mak betul. Lepas tu tak apalah, oleh kerana kawan susah. Kan? Buatlah majlis akad nikah. Buat majlis akad nikah ni pula, bukan saya akad nikah sebab dia lelaki tarikh solat. Yang perempuan tu tarikh tuding. Bila akad nikah aja tuan-tuan, selesai. Tak apa, si perempuan tu ABC. Lepas pada ABC pula, pakat tengok aja. 2 bulan saya pula. 2 bulan sebab apa? Mak mentua pesan, hampa ni nikah gantung sebab kakak kemari lagi, tak ada sekali. 2 bulan hang tengok, aku tengok hang nak bawa, mak mentua tak bagi bawa sebab apa? Takut orang tengok tak elok kakak kemari lagi. Dekat 2 bulan tu, dia mai jumpa saya. Kami ni semua tak kahwin, dia kata. Kan? Pasal apa? Dia abang lah. Nak tidur malu kat pak mentua. Nak bawa balik, pak mentua tak bagi. Lepas tu orang nikah apa? Nikah apa? Cerita dah. Akhir sekali dia abang lah. Saya balik, kan balik kerja letih petang pukul 5 tu pergi dah tengok Ustaz. Tu balik rumah pula pulang. Saya kat minum air je. Lepas tu saya pulang dengar dah. Lepas minyak tu biasa apa? Ni betul benda ni kan. Sagi kata malam-malam. Sagi di rumah tu abang ada nak keluar pergi beli baju. Pergi shopping. Ikutlah pergi mana. Kalau balik lambat abang akan mutu rosak. Nak tengok akal dia tu macam mana. Rupanya tu betul juga. Dia bukan betul macam mana. Dia tak orang mengaji. Bila tak mengaji dia tak faham. Lepas tu pusing pergi pusing mat, kita terpaksa abang lah. Kan? Dia sebenarnya bila dah kahwin, kalaulah isteri minta, wajib bagi. Tak bagi dosa. Dia tunduk. Kalau kita nak bini tak bagi, dosa. Walaupun nikah gantung. Kan? Tanya dia, sayang tak? Sayang pergi lah ni, dia ambil waktu lah. Dia pergi tu kan. Kawan duk mengidam nama lah. Dia pergi tuan-tuan. Saya nak cerita bukan cerita hak malu tu tuan-tuan. Saya nak cerita masalah hukum. Masyarakat dia tak tahu. Sebenarnya bila dah kahwin, suami isteri tanggungjawab penuh lah. Makan, minum, apa semua dah lengkap dah. Mak ayah jangan pisahkan mereka. Sebab itulah kemuri ni sunat aja, bukan wajib. Kan? Sekurang-kurang buatlah seekor kambing. Habis-habis tak ada, buatlah kemuri. Bagi orang tahu ini lalang kita ni tahu. Ketika tadah pun jadi lah syarat. Kan? Kalau tidak, merana mereka. Sudah sudah mengewang lah tu. Okay, cukup-cukup. Apa kali banyak-banyak kan tu. Okay, sambung balik. Kat mana lah tadi? Akhir. Jadi 2 rakaat kemudian daripada Isya habis dekat tu. Yang tu rawatib.
Dan witir ni sunat muakkad yang lain. Dan witir iaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Jadi kalau kita buat biasanya 3 rakaat, 3 rakaat nah. Ada yang buat 3 rakaat dengan 1 salam, ada yang buat 3 rakaat dengan 2 salam. Macam kita ada semayang tarawih nisfu yang kedua bulan Ramadan, biasanya 2 rakaat 3 rakaat 2 salam. Tuan-tuan kena cerai buat sekali 3 rakaat dengan 1 salam. Niatnya mudahnya sahaja usali sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Try buat sekali. Boleh. Try buat sekali. 3 rakaat 1 salam. Yang pun disebut tak percaya. Try buat sekali 3 rakaat 1 salam. Biasanya orang yang buat 3 rakaat 1 salam ni di mahad-mahad tahfiz. Mereka ni hafiz kan. Mereka buat 3 rakaat 1 salam. Ada tak baca? Ni baca ayat juga. Baca ayat yang 3 full tu. 30 ni. Sama. Cuma cantumkan. Mudah-mudah saja. Lebih kurang maghrib lebih kurang macam tu lah. Dan sekurang-kurang akmal. Sekurang-kurang akmal ni cantik, elok, sempurna. Sekurang-kurang yang sempurna 3 rakaat. Yang tadi sekurang-kurang witir 1. Ni sekurang-kurang yang sempurna ialah 3. Maka 5 rakaat. Nak elok lagi 5. Nak elok lagi 7. Maka 9 rakaat. Nak elok lagi 9 rakaat. Macam mana 9? Buat 2 habis bagi salam, tambah 1 rakaat lagi. Yang 1 rakaat tuan-tuan biasa sembahyang sunat tarawih kan. Yang hak 1 tu macam hak tu lah. Sama aja. Siapa hak eling kepala tak tahu tu tak biasa sembahyang tarawih. Tu je lah. Okay. Maka 9 rakaat, iaitu sebanyak-banyaknya. Ingat, witir bagi 1 malam 9 paling banyak. Lebih pada tu bukan muakkad lagi dah. Tak dituntut, tak disuruh, setakat 9 saja. Dan waktunya kemudian daripada sembahyang fardu Isya, kemudian ni lepas. Waktu sembahyang witir ialah lepas Isya. Kalau lah malam tu, malam ni ke Isya tak sembahyang lagi, jangan duduk kata sembahyang witir. Sebab dia waktu dia lepas Isya. Yalah, lepas Isya. Kalau buat juga dia tak kira. Kan? Rajin tak kira ni kan. Lepas sembahyang maghrib witir. Lepas tu bawa azan Isya. Tak jadi. Dia mesti lepas sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya ni tak kira lah pukul 9 ke, pukul 10 ke, 11 ke, ataupun sebelum subuh pukul 5 pagi ke, tak apa. Janji lepas Isya. Kemudian sebelum subuh. Ada tak orang sembahyang witir siang? Ada. Yang tu buat gila. Dia tak tahu apa. Dia pergi kat dia lah tu. Sebelah. Ya. 11. Maaf lah. Maka 11 rakaat, iaitu sebanyak-banyaknya. Tak nampak. 11. Dan waktunya kemudian daripada sembahyang fardu Isya. Keduanya rawatib yang ghairu muakkad. Yang kedua rawatib ghairu muakkad. Jadi yang witir tadi sebab dia mengiringi juga fardu, lepas sembahyang Isya contohnya dia letak dalam muakkad. Kemudian martabat yang kedua ataupun kategori yang kedua ialah ghairu muakkad. Ghairu muakkad ni ialah sunat yang biasa lah. Saya nak bang tak dituntut, tak boleh. Ghairu muakkad. Jadi ditambah 2 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. Sebelum zuhur tadi 2 rakaat muakkad. Tambah 2 lagi, 2 lagi tambah tu ialah ghairu muakkad. Martabat dia rendah sikit. Ya. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. 2 rakaat lagi. 2 rakaat lepas zuhur ni ialah muakkad. Tambah 2 lagi.
Hak dua lagi yang tambah tu ialah ghairu muakkad. Martabat dia sunat juga, sunat ghairu muakkad. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Dahulu ni sebelum sebelum sembahyang asar 4 rakaat. Buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Biasa kita dapat 2 sahaja. Buat 2 tambah lagi 2. 4 rakaat ini ialah ghairu muakkad. Tu 4 rakaat dahulu daripada asar, ghairu muakkad. Bukan muakkad, ghairu muakkad. Kadang-kadang setengah orang sebelum asar dia tak sembahyang pun, kan? Yang agak rendah, tapi sunat juga. Kebiasaannya mereka buat 2 sahaja. Lepas tu sembahyang asar. Lepas asar waktu tahrim. Lepas asar tidak diharamkan, tidak disunatkan, tidak disunat dan tidak diharuskan sembahyang sunat. Kecualinya sembahyang yang ada sebab dan juga sembahyang yang ada waktu. Itu kecuali.